Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi yassir wa la tu'assir, amma ba'd. Jumpa lagi Ustazah. InsyaAllah hari ini kita akan bincangkan keunggulan tokoh 4 mazhab pelajaran ke-21. Jom bersama-sama dengan Ustazah. InsyaAllah hari ini kita akan bincangkan berkaitan dengan pelajaran ke-21, keunggulan tokoh 4 mazhab. Okey, pastikan kita mencapai objektif pembelajaran hari ini. Kita tahu tentang riwayat hidup tokoh. Bila disebut tentang riwayat hidup, sudah pasti mengetahui tentang nama, tarikh lahir, tarikh wafat, kunyah, kepribadian dan antara guru yang terusuhur. Manakala daripada sumbangan, okey, berbentuk karya yang dihasilkan oleh tokoh tersebut. Okey, siapa agaknya tokoh yang terhebat? Okey, tokoh 4 mazhab yang terhebat yang akan kita kenali hari ini ialah yang pertama Imam Abu Hanifah, yang kedua Imam Malik, yang ketiga Imam Asy-Syafi'i dan yang keempat Imam Ahmad bin Hanbal. Okey, kita lihat satu persatu. Imam Abu Hanifah kesungguhannya dalam menuntut ilmu, okey, mendalami ilmu fiqh kerana berpendapat ilmu fiqh memerlukan, okey, kemahiran dan pertimbangan akal yang mendalam, okey, dalam mengesuai sesuatu hukum yang baik. Okey, itu dia Imam Abu Hanifah. Riwayat hidup Imam Abu Hanifah bernama Nu'man bin Sabit Al-Kufi. Okey, lahir pada 80 Hijrah di Kufah, wafat 150 Hijrah tahunnya. Okey, kunyah ialah Abu Hanifah. Okey, kunyah ialah Abu Hanifah. Okey, antara kepribadian Imam Abu Hanifah sangat memuliakan ilmu pengetahuan. Okey, sangat memuliakan ilmu pengetahuan. Kuat beribadah. Apa bukti beliau kuat beribadah? Imam Abu Hanifah antara orang yang melakukan qiyamul lail, selalu melakukan qiyamul lail, selalu berpuasa sunat dan selalu khatam Al-Quran. Okey, ini dia Imam Abu Hanifah. Okey, kuat beribadahnya. Apa bukti kuat beribadahnya? Melazimi qiyamul lail, okey, selalu solat sunat dan selalu khatam Al-Quran. Beliau juga merupakan seorang yang pemurah dan penyayang, tidak terpengaruh dengan tawaran berbentuk pangkat dan juga harta. Itu dia Imam Abu Hanifah. Guru yang tersohor pada zaman Imam Abu Hanifah ialah Hamad bin Abu Sulaiman, Atha bin Yasar, Amru bin Dinar. Okey, pastikan anak-anak ingat siapa nama Imam Abu Hanifah. Nu'man bin Sabit Al-Kufi, lahir pada tahun 80 Hijrah, wafat tahun 150 Hijrah. Okey, kunyah Imam Abu Hanifah. Okey, ingat pula kepribadian adalah merupakan orang yang sangat muliakan ilmu, kuat beribadah, pemurah dan penyayang. Okey, tidak mudah terpengaruh. Itu dia yang perlu anak-anak ingat. Okey, seterusnya kita lihat sumbangan hasil karya Imam Abu Hanifah. Al-Faraid, Al-Fiqhu Akbar, Al-Alim wal-Muta'allim. Mengasaskan mazhab Hanafi, berdasarkan aqwalus sahabah, qiyas, istihsan, ijma' serta uruf. Murid yang terkenal pada zaman Imam Hanafi ini ialah Abu Yusuf Muhammad bin Abu Hasan Asy-Syaibani Zufar bin Al-Huzail. Mazhab Hanafi ini tersebar di seluruh Asia Tengah dan juga Eropah. Itu berkaitan dengan Imam Abu Hanifah. Okey, kemudian kita lihat Imam Malik.
Okey, siapa dia Imam Malik? Okey, mari kita kenali Imam Malik pula. Kesungguhan Imam Malik dalam menuntut ilmu, sanggup berpanas terik dan juga sanggup kesejukan. Okey, itu dia. Imam Malik dalam usaha untuk mendapatkan ilmu pengetahuan sanggup berpanas terik, sanggup kesejukan. Okey, demi menuntut ilmu pengetahuan. Kerana apa? Kerana prinsip yang dipegang oleh Imam Malik, okey, untuk pengetahuan anak-anak, boleh kita contohi bersama. Okey, seseorang itu untuk mendapat tidak akan sampai kepada apa-apa yang dihajati daripada ilmunya sehingga dia benar-benar sanggup berkorban dalam apa jua keadaan. Okey, Ustazah ulang ya. Antara prinsip yang dipegang oleh Imam Malik, okey, untuk mendapatkan apa-apa yang kita hajati, okey, ilmu pengetahuan yang dimaksudkan dekat sini, okey, Imam Malik berkata, okey, kita tak akan dapat apa yang kita hajati daripada ilmu pengetahuan sehinggalah kita benar-benar sanggup berkorban dalam apa jua keadaan. Sebab itu Imam Malik ni sanggup berpanas, okey, sanggup kesejukan sebab dia ataupun beliau benar-benar nak dapatkan ilmu pengetahuan. Jadi nak dapatkan ilmu kena berkorban. Okey, kita lihat guru yang tersohor, okey, dalam pada zaman Imam Malik, Nafi' Al-Madani, Muhammad bin Shihab Az-Zuhri, Yahya bin Sa'id Al-Khudri. Okey, Ustazah bawa pula kepribadian ataupun sifat Imam Malik ini tadi. Yang pertama, mencintai Rasulullah. Okay, betapa Imam Malik sangat mencintai Rasulullah sehingga kan, okay, tak kala masuk sahaja Madinah, Imam Malik andai kata waktu itu menunggang kuda, okay, tidak akan sanggup menunggang kuda tersebut di dalam kota Madinah. Kenapa? Kerana menghormati jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimakamkan di sana. Okey, betapa cintanya kepada Rasul, hormati Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak sanggup menunggang kuda di kota Madinah kerana Imam Malik tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimakamkan di sana. Okey, yang kedua, hormati dan cintai ilmu. Okay, menghormati dan mencintai ilmu dengan berpegang teguh pada prinsip murid mencari guru. Okay, ini orang yang berjaya, okay, orang yang banyak ilmunya, hormati dan cintai ilmu, yang mana prinsip Imam Malik yang patut kita contohi ialah murid mencari guru. Baru berkat ilmu yang dipelajari. Okay, muliakan majlis pengajian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara Imam Malik memuliakan majlis pengajian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ialah dengan berpakai ataupun dengan memakai pakaian yang bersih dan berwangi-wangian. Okay, yang keempat, kepribadian Imam Malik sanggup berkorban harta demi ilmu pengetahuan. Okay, maksudnya dekat sini, okay, demi untuk mendapatkan ilmu, Imam Malik dia sanggup berkorban apa jua. Okey, sanggup berkorban apa jua. Okey, sumbangan Imam Malik, hasil karya dia adalah kitab Al-Muwatta. Okey, Al-Muwatta. Okey, asaskan mazhab berdasarkan amalan penduduk Madinah, qiyas, masalih al-mursalah. Itu dia asas kepada mazhab Maliki. Okey, murid yang terkenal Imam Asy-Syafi'i, Abdullah bin Abdul Hakam, Abdul Rahman bin Qasim. Mazhab Maliki tersebar di Mesir, Andalus, Tunisia dan juga Afrika. Itu berkaitan dengan Imam Malik. Kita pergi kepada tokoh mazhab yang keempat, Imam Asy-Syafi'i. Okay. Imam Asy-Syafi'i kesungguhannya dalam menuntut ilmu, sanggup bermusafir jauh, berguru dengan ramai tokoh ilmuwan yang terkemuka
sehingga ke Madinah, ke Baghdad dan Mesir dalam masa yang lama, semata-mata kerana kecintaan terhadap ilmu pengetahuan. Kita lihat bahawa Imam Asy-Syafi'i ini sanggup bermusafir untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, berguru dengan ilmuwan yang terkemuka di dunia. Kepribadian Imam, kita lihat ya, riwayat hidup Imam Asy-Syafi'i. Terlebih dahulu kita lihat nama sebenar, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, tarikh lahir ataupun tahun lahirnya adalah 150 Hijrah di Gaza. 150 Hijrah di Gaza. Tarikh wafat 204 Hijrah, kunyah Abu Abdullah. Saya pergi dahulu kepada guru yang tersohor, Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas, Sufyan bin Uyainah, Muslim Khalid Az-Zanji. Muslim Khalid Az-Zanji. Kepribadian Imam Malik ini pula sanggup tinggal bersama-sama dengan kaum Arab Badui. Kenapa Imam Asy-Syafi'i sanggup tinggal dengan kaum Arab Badui? Sebab demi menguasai bahasa, kesusastraan dan kebudayaan Arab. Bagaimana untuk mendapatkan sesuatu, sanggup melakukan sesuatu, sanggup berkorban apa saja, sanggup tinggal dengan orang Arab Badui, sebab Imam Asy-Syafi'i ini dia nak kuasai bahasa, dia nak kuasai kesusastraan dan kebudayaan Arab. Itu kepribadian yang pertama. Yang kedua, sanggup bermusafir jauh demi ilmu. Sebagaimana mula-mula tadi Ustazah dah sebut, ke Baghdad, ke Mesir, untuk mencari guru yang tersohor, sanggup bermusafir jauh sebab nak mendapatkan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, berani tegakkan kebenaran. Apa buktinya? Ketika difitnah oleh puak Syiah dan ketika berdepan dengan Khalifah Harun Ar-Rasyid. Imam Asy-Syafi'i sanggup atau bukan sanggup, berani menegakkan kebenaran tak kala difitnah oleh puak Syiah. Itu dia. Yang keempat, sangat pemurah kepada fakir miskin, walaupun sebenarnya hidupnya hanya sederhana. Manakala yang kelima, tinggi sifat wara' dan kuat beribadah. Itu dia berkaitan dengan kepribadian Imam Asy-Syafi'i. Nama sebenarnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Kita lihat sumbangan Imam Asy-Syafi'i. Hasil karya Imam Syafi'i adalah Ar-Risalah, Al-Musnad. Mengasaskan mazhab Syafi'i berdasarkan ijma', qiyas, istidlal. Murid yang terkenal pada masa Imam Asy-Syafi'i ini ialah murid Imam Asy-Syafi'i ini ialah Ahmad bin Hanbal, Abu Ya'qub Yusuf bin Yahya Al-Buti, Abu Ibrahim Ismail bin Yahya Al-Muzni. Ini antara murid terkenal. Mazhab Asy-Syafi'i tersebar di mana? Mesir, Iraq, Parsi, Syria, Malaysia, China, Indonesia, Brunei, Pakistan dan juga India. Kita lihat tokoh yang seterusnya ialah Imam Ahmad bin Hanbal. Kesungguhan Imam Ahmad dalam menuntut ilmu, beliau sanggup dipukul dan diseksa dalam penjara semasa pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun kerana bertegas dan berpegang teguh mempertahankan pendiriannya tentang Al-Quran bukan makhluk. Betapa kesungguhan Imam
Ahmad bin Hanbal sanggup dipukul ketika zaman pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun hanya kerana mempertahankan pendirian yang berpegang kepada Al-Quran bukan makhluk. Kita kenali siapakah insan tersohor ini. Nama sebenar ialah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Tarikh lahir 164 Hijrah di Baghdad. Tarikh wafat 241 Hijrah. Kunyahnya juga adalah Abu Abdullah. Siapa guru tersohor bagi Imam Ahmad bin Hanbal? Imam Asy-Syafi'i, Abu Yusuf Al-Qadi, Hamad bin Khalid. Itu dia guru Imam Ahmad bin Hanbal. Kita lihat kepribadian Imam Ahmad bin Hanbal. Yang pertama, sentiasa menuntut ilmu walaupun telah mendapat gelaran imam yang masyhur. Walaupun telah mendapat gelaran imam yang masyhur, tetapi kecintaan kepada ilmu untuk mendapatkan ilmu itu sentiasa ada. Yang kedua, memiliki sifat pemaaf yang sangat tinggi. Mudah memaafkan. Yang ketiga, banyak membaca dan menghafaz Al-Quran sejak berusia 9 tahun. Itu dia Imam Ahmad bin Hanbal. Yang keempat, kuat beribadah nawafil. Kuat beribadah nawafil. Sanggup dipenjarakan kerana pertahankan akidah. Itu kepribadian Imam Ahmad bin Hanbal. Yang patut sangat-sangat untuk kita contohi bersama. Kita lihat pula sumbangan Imam Ahmad. Hasil karyanya adalah Al-Illah, At-Tarikh, Al-Musnad. Mengasaskan mazhab Hanbali berdasarkan fatwa sahabat, qiyas, istishab. Murid yang terkenal ialah Imam Hasan bin Musa, Imam Hanbal bin Ishaq, Al-Walid bin Muslim. Mazhab Hanbali tersebar di mana? Baghdad, Mesir dan juga Najd. Kita sampai pada slide yang seterusnya. Apa iktibar yang kita perolehi daripada 4 tokoh mazhab yang tersohor ini? Yang pertama, kita hendaklah mencontohi kegigihan dan kesabaran tokoh-tokoh ini. Betapa untuk mendapatkan sesuatu sebenarnya tidak mudah. Dalam usaha untuk memperolehi, mendapatkan ilmu pengetahuan contohnya. Perlu kesabaran, perlu kegigihan, perlu semangat juang yang tinggi. Jadi, 4 tokoh ini adalah tokoh yang boleh kita contohi untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Yang kedua, kita hendaklah sebarkan ilmu yang diperolehi agar memberi manfaat pada orang lain. Ilmu yang kita dapat, sebarkan. Agar kita dapat saham di akhirat, orang lain juga dapat ilmu untuk dimanfaatkan. Yang ketiga, kita hendaklah mengamalkan ilmu yang dipelajari agar mendapat keberkatan ilahi. Ilmu yang kita belajar, yang kita tahu, amalkan. Bukan setakat belajar saja tanpa mengamalkannya. Supaya apa? Supaya Allah berkat hidup kita. Manakala yang keempat, kita hendaklah berwaspada dalam meniti sumber ilmu agar tidak terpesong daripada syariat Islam. Maksudnya dekat sini apa? Dalam kita gairah untuk menuntut ilmu pengetahuan, pastikan ilmu yang kita pelajari itu adalah ilmu yang betul sumbernya daripada syariat Islam. Yang betul ilmunya berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah agar kita tidak terpesong. Demikian Ustazah kongsikan tentang 4 tokoh mazhab. Mudah-mudahan beroleh manfaat dalam usaha kita menuntut ilmu Allah dan dapat kita contohi kepribadian mereka yang tersohor ini. Demikian perkongsian Ustazah.
Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.